Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? Ya? 20 kat mana? Muka surat 20, 5 daripada bawah. Telah meriwayatkan ke mana? Dan sunat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita sambung dekat dan sunat bagi seorang yang diberikan kepadanya akan bau-bauan, menerima akan dia bauan, kerana Nabi kita SAW tiada pernah menolaknya, sebagaimana yang tersebut pada hadis-hadis yang sahihah. Dia kata orang yang diholorkan kepadanya air bau, wangian lah, maka sunat ambil. Jangan elok. Biar tak kenang pun. Makruh kita tolak. Kita nak pergi semayang, nak naik atas surau, nak naik atas masjid, orang pun ada nak lama tangan kita punya atak. Kita kata tak sih. Makruh. Biarlah dia lama. Sunat. Kerana Nabi bila orang tak Allah nak lama ke Nabi, tak pernah tolak. Minyak atak. Biar kita tak minat pun. Sunnah Nabi, terima. Tapi orang yang tidak berniat jahat lah, dia sengaja nak suruh kita bau sedap. Kalau niat jahat dah boleh lah. Macam di Kuala Lumpur, temu kita tengah jalan kat gelak-gelak tu, nak jual minyak atar. Ni lama tubuh kita dia lama habis biti. Tu pukau. Nampak? Tengok tepat lah. Kita kenal lah. Dan makruh seorang yang diberi kepadanya akan bauan menolak akan dia makruh. Tak dosa tapi tidak disukai oleh Rasulullah. Syarak tak suka kita. Orang nak lama ke kita tak mahu benda yang baik. Pasal makruh saat ni kerana bawang itu benda kesukaan Nabi, maka tak sorgi kita tolak. Benda yang Nabi suka. Tak kita kasih ke Nabi kan? Telah meriwayatkan sebuah hadis oleh Muslim dan Abu Daud dari Abi Hurairah, katanya telah bersabda oleh Nabi sallam, man urida alaihi raihan fala yaruddah. Barang siapa yang diberikan kepadanya akan bau-bauan, maka jangan menolak ia orang akan dia akan bauan tersebut. Inilah yang disebut jelas oleh Rasulullah sallam, siapa yang nak diberikan kepadanya bauan untuk disentuhkan pada tubuh atau pakaiannya, jangan tolak. Nabi kata fala yarudda, jangan tolak. Jangan tolak, kerana itu adalah kebaikan. Dan pada hadis ini juga menerangkan tentang kelebihan bersugi, dan ialah setengah daripada sunanul fitrah. Bersugi maknanya membersihkan gigi, kerana bahasanya ia sebab bagi bersihnya mulut dan mewajibkan bagi redha Allah atas yang mengerja tu. Bukan mengerjakannya. Sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis daripada Aisyah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi. Bermula bersugi itu membersihkan bagi mulut dan keredaan bagi Tuhan. Ini jelas menunjukkan fadilat bersugi.
Bersugi maksudnya membersihkan mulut. Zaman Rasulullah dia guna kayu arak. Kalau macam orang jual 50 sen sebatang. Di Mekah tu. Melambak-lambak tu depan masjid. Zaman dulu. Kalau kita guna buah gigi pun bersugi kau. Maknanya bersugi ni maknanya membersih mulut. Bukan mesti pakai kayu tu. Tapi pakai kayu tu, arak tu afdal. Faham? Kerana hak tu hak Rasulullah pakai. Kalau kita pakai buah gigi pun dapat pahala juga. Kerana maksudnya sama, membersihkan mulut. Dapat apa kayu arak afdal, hak Nabi pakai afdal. Memang afdal benda hak Nabi pakai lebih dia. Baju Melayu Nabi pakai, tak pakai. Dah kita pakai salah tak? Tak salah. Tapi tak afdal jubah Nabi pakai. Hak Nabi pakai dia lebih. Hak Nabi tak pakai, kita nak pakai ke? Tak salah. Nabi pakai serban, kita pakai tak afdal pasal apa? Kalau Nabi pakai kopiah, kita pakai kopiah afdal lah pasal Nabi pakai kopiah. Tak? Nabi tak pakai sokok, kita pakai sokok. Bukan sunnah Nabi. Tinggi pula. Sokok hadari tengok. Hitam. Itu bukan daripada Islam. Itu. Ambil di mana? Jawa ke mana tak tahu. Orang Jawa, orang India. Bukan sunnah Nabi, sunnah orang India. Nampak? Yang suruh ikut sunnah Nabi, alaikum bisunnati. Sentiasalah kamu mengamalkan sunnah aku. Bukan sokok hitam itu. Tak mau nampak rupa Islam, tak suka ke Islam, dah pakai kopiah. Budak-budak sekolah agama, dah benar pakai kopiah. Patut sekolah agama, kopiah pun. Kolam suah Nabi pakai kopiah. Tak pergi pakai sokok hitam pula. Budak-budak sekolah. Sekolah agama kan, sokok hitam ni sekolah orang putih. Jadi dengan apa jua jalan kita bersugi, dengan kayu hak banyak tu ke, dengan beruh gigi ke, maka masuk dalam Nabi kata matharatun lil fami, membersih bagi mulut. Bersih lah. Wa mardatul lirabbi, dan Tuhan suka. Bukan Tuhan suka kerana kita pakai jenis kayu atau jenis Colgate, jenis obat tu. Kerana kita perbuatan membersihkan mulut, disukai Allah. Nampak? Kerana Islam menganjurkan bersuci. Nak bersuci, nak bersih. Hadis telah dikeluarkan oleh Bukhari dan Nasa'i dan Syafi'i dan Ahmad. Berkata Al-Allamah Wahbah Zuhaili pada kitab Al-Fiqh Al-Islami, dan ia menunjukkan atas mutlak disyarakkan dia, tiada ditentukan dengan waktu yang tertentu dan tiada dengan keadaan tertentu. Jadi bersugi ni bila-bila masa lah nak bersih mulut boleh. Bangun tidur, nak tidur, belum makan nasi, lepas makan nasi, belum cakap, lepas cakap, belum semayang, sebelum berwuduk. Tak? Nak masuk rumah pun bersugi. Dalam sebuah hadis Muslim, katanya perawinya, kana Nabi SAW iza daqala baitahu bada abis siwak. Nabi ni bila masuk dalam rumah, dia mulakan dengan bersiwak. Membersihkan gigi. Maka ia disunatkan pada tiap-tiap waktu. Dan ia setengah daripada sunat muakkadah yang sangat-sangat agama suruh, iaitu yang sangat dituntut. Dan berkata Al-Qadi Abu Abdullah Al-Usmani pada kitabnya Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, bermula bersugi itu sunat dengan ittifaq, tak ada khilaf, memang sunat. Sunat ni benda yang boleh pahala, tapi tak buat tak berdosa, boleh pahala. Dan berkata oleh Daud, bermula ia bersih bersugi ni wajib ia. Ni mazhab Daud Zahiri, tak ada dah mazhab ni, mazhab lama lah. Di sisi dia wajib, tak sugi dosa. Kerah dia. Dan menambah oleh Ishaq, maka berkata ia Ishaq, jika meninggal akan dia seorang hal keadaan sengaja, nescaya batal semayang ni. Itu mazhab Ishaq Ibn Rahawai. Hebat ni. Orang yang semayang tak sugi, tak sah semayang. Nampak? Dan telah berdalil oleh jumhur. Jumhur ni hak ramai di kalangan ulama, iaitu mazhab kita Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi.
hak sokmo kita pakai ramal ni ke atas keadaannya sunat. Tiada wajib, tak wajib. Hukumnya sunat saja. Dengan hadis yang diriwayatkan oleh jamaah daripada Abi Hurairah, bahawasanya Nabi SAW bersabda, laula an asyuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salati wa fi riwayatin 'inda kulli wudu'in. Jikalau tidak bahawa memberatkan olehku ke atas umatku, sungguhnya aku perintahkan akan mereka itu dengan bersugi pada tiap-tiap kali semayang. Dan pada satu riwayat pada tiap-tiap kali mengambil wudu. Maksud hadis ni, Nabi kata kalau aku tak mau memberatkan umat aku, nescaya aku pewajibkan dah. Maknanya apa, bersugi tiap-tiap kali nak semayang. Tapi aku takut berat ke umat, aku tidak pewajibkan. Kasih Nabi ke kita ni. Kerana kalau Nabi kata wajib, sugi belum semayang, amal orang dosa. Tak ingat nak bersih mulut. Jadi kerana aku tak mau memberat, maka aku tidak wajibkan kamu bersugi sebelum daripada sembahyang dan sebelum daripada wuduk. Cuma kalau kita nak bersugi lepas sebelum sembahyang, masa dalam sah tu, takkan kita nak bawa buruh gigi Colgate, buruh bat beradam kembur-kembur kali. Mesti kau guna kayu arak. Tu mudah. Di rumah kita guna buruh gigi Colgate. Faham? Hak dia buruh bat. Tengok sepat. Berkata Imam Syafi'i pada ini hadis, dalil atas bahawa bersugi itu tidak ada ia wajib, kerana bahawasanya jikalau ia wajib, nescaya menyuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mereka itu dengannya sugi, sama ada berat ia atas mereka itu umat atau tiada berat ia. Betul lah kata Imam Syafi'i. Hadis ini menunjukkan tak wajib. Kerana Nabi kata laula an asyuqa ala ummati, kalau aku dak fikir menjadi berat kepada umat. Tapi oleh kerana aku dah fikir dah takut berat ke umat, maka tidak wajiblah bersugi membersih mulut. Dan telah mengeluarkan Ad-Daraqutni akan sebuah hadis daripada Ummi Darda, daripada Nabi SAW telah bersabda, raka'atan bisiwakin khairun min 70 raka'atan bighairi siwakin. 2 rakaat semayang dengan bersugi itu terlebih baik daripada 70 rakaat dengan ketiadaan bersugi. Maksudnya orang yang bersih mulut sebelum daripada semayang lebih afdal daripada orang yang tak qoma. Dia ambil wudu, tak bersih mulut, dia basuh muka saja hak wajib. Lebih hak bersih mulut lagi. Kerana itulah semayang yang paling banyak pahala, semayang yang kita buat semua yang sunat masa wuduk. Masa wuduk buat belaka kita tak. Basuh sekali je muka. Rasulullah basuh 3 kali. Bermula dengan basuh tangan, qoma 3 kali, masuk air ke hidung, kita pakai lekeh gitu je. Nak dapat yang sempurna, bermula dengan wuduk tu saja. Bukan di semayang tu, mula dengan wuduk. Man tawadda'a wa ahsana wudu'ahu, Nabi kata, barang siapa yang mengambil wuduk kemudian memperelokkan akan wuduknya. Dia ada pula. Nabi tak kata man tawadda'a summa shalla, barang siapa ambil wuduk lepas tu semayang. Tak. Man tawadda'a, barang siapa ambil wuduk, wa ahsana wudu'ahu, dan mempercomelkan wuduknya pula. Ada comelnya dulu. Hadis ini ada juga dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan Humaid dan Abu Nu'aim. Bermula yang terlebih afdal dibuat sugi itu kayu arak. Kayu arak hak baju Mekah tu lah, kayu tu. Pak Aluh tu. Tu kayu arak tu paling afdal. Lepas tu tak ada kayu arak, kayu lain pun boleh. Kayu, batang-batang kayu boleh. Buat macam beruh depan, konyohnya mulut. Zaman ni moden, dia ada beruh gigi. Atas kayu arak tu, sugi tu kita nak berubat gigi boleh, tak ada masalah. Yang afdal kayu arak. Bukan saja kerana Nabi pakai. Kayu arak ini mudah nak menyebut kalimah la ilaha illallah tetap kali nak habis umur. Kerana Nabi bila dekat nak habis umur, minta Aisyah ambil kayu sugi. Dia ada fadilat tu. Dekat nak habis umur, tak minta kayu sugi, nak ambil, nak guna. Kita nak habis umur, minta bini pergi ambil gerang, nak tengok. Gerang tanah, nak mapu tanah, nak bahan tanah tu, nak tengok gerang lagi. Kan ni jenis kasih ke dunia, nak mati ingat dunia. Nak mati lelia, tanya rumah sewa, kutik tak lagi dia ajar. Nampak? Ambil gerang tu rembah tak kepala dia.
biar mampu selalu. Orang sebut benda-benda, orang yang masih segar duk sebut benda-benda, duk amal benda-benda akhirat, bila kat nak mati, benda tu lah mudah. Orang yang amal benda-benda dunia nak mati, benda tu mudah. Kata Sayyidina Ali, orang yang bermain dengan alat-alat permainan, jadi suka sangat main benda tu siang malam, bila nak mati dia akan nampak benda tu. Dia nampak benda tu. Kalau ni kaki main dang, turun gelap balik gelap main dang. Kalau beli ikan, cabut mata ikan, dak alik lagi dia. Faham? Balik tangarang, bini kata wah ni cabut mata ikan. Nampak lama dah ikan tak pun balik hari ni, padahal beli tadi segar. Kayu cengal lepas tembuh dah buah dang. Tu dia botol berok muka apa kerok. 2-3 jam nak tunggu adak ke papang, kerok muka ni. Lebih kurang ayah ping muka. Main dang punya pasal. Kalau orang nak atar, nak temu, nak atar kak, dia nak jepuk apa ke, pergi jepuk kat main dang, dia mahu ada. Ayah ni ayah nak manggil, ayah kat main dang lah. Manggil dinu. Hebat. Nak mati kat gini nampak buah dang, tidak nampak dah kalimah. Dekat dia nak mati, nak habis hamba, dia nampak haji ke darat. Tu. Sebab tu orang kafir, cara nak sesat orang Islam, beri hiburan. Dia beri hiburan. Nampak? Cara orang tua main dang. Main benda sesuai dengan orang tua. Orang muda joget, nyanyi apa semua, muzik. Nak suruh punah belaka. Cara itulah. Bila galik, lala lah. Bila lala, jauh daripada rahmat Allah. Hati semakin gelap. Gitu lah. Bila hati semakin gelap, mudah nak jadi kafir, nak jadi sesat. Orang cocok hidung, dia ikut. Benda-benda dia suka. Kita nak tangkap binatang yang sangat dia, kita kena beri benda yang dia sangat suka, maka jadi jinak. Betul tak? Benda yang dia suka tu, dia beri jinak aja. Dia macam mana pun. Manusia, benda yang dia suka hiburan. Kalau orang muda-muda, hiburan cara muda. Orang tua-tua, hiburan cara tua. Joget lambok. Pak mari. Main rodak, dikir karuk. Nak mati, dia teringat benda tu lah. Nampak? Tak nampak dah kalimah. Dari minyak sangat. Dekat nak mati, orang kata la ilaha illallah, tak nampak. Dia nampak mawi pak mata dia. Minyak sangat. Kaki bola nampak tiangku. Kaki main bola. Bola ni biar kita main bola, jangan bola main kita. Kita main bola ni nak ambil peluh. Tak gi tak apa, gi pun tak apa. Tu orang main bola. Tak ada kerja main bola, boleh lah. Ada kerja tak boleh main. Ganggu. Bola main kita, tak boleh tak gi, kena gi. Ada. Tak boleh tak gi, kena gi. Tu bola main dia. Tak boleh lah, malam ni kena gi berlawang. Ni kena gi, tak boleh tak gi. Training. Nampak? Tak boleh lah. Aku tak ada 2 hari ni pasal kena gi berlawang. Tu bola main dia. Nak mati, nampak bola. Pasal dengan sebab bola tu, dia lala daripada surat masjid. Kalau main setakat nak keluar peluh, tak apa. Islam benar. Dipanggil riadah. Kalau siapa tak semayang, berjadah. Gitu lah. Nampaklah. Apa yang kita kasih, kasihlah. Fakta yang kita nampak, dekat kita nak mesti. Kita duk kasih sangat. Kita duk kasih sangat. Tak kasih dalam benda lain. Nampak benda tu? Kita duk kasih sangat ke zikir. Sebut zikir nak mati. Kasih sangat baca Quran. Tu ayat Quran kat mulut. Entah kita minat. Beri sangat ke gambar tu. Nampak gambar dacing. Dan sunat diniatkan dengan bersugi tu, mendatangkan dengan sunnah. Masa kita nak bersih mulut, niat ikut sunnah. Dan berkata seorang terkala bersugi tu, Allah matahhir qalbi wa mahis zunubi.
Berkata Al-Khatib dalam Al-Mughni, itu maksud dia buh itu. Allahumma tahhir qalbi. Maksud kita nak bersih mulut. Ya Allah, bersihkanlah akan hatiku sama. Bukan mulut saja bersih. Dan hapuskan dosaku. Hapuskan dosa. Berkata Khatib dalam Al-Mughni, akan faedah bersugi itu bahasanya ia membersihkan mulut. Mulut memang bersih dah kalau kita beruh gigi. Dan meredakan Tuhan. Dan memutihkan segala gigi. Dan mengelokkan bau mulut. Dan membetulkan belakang. Belakang lambat bokok. Kalau orang gigi dia bersih. Belakang lambat bokok. Dan mengkuatkan gusi. Gusi jadi kuat. Dan melambatkan berubang. Lambat berubang. Kayu arak tu, asbor tu, lambat berubang. Berubang juga tapi lambat. 50 baru nak berubang. Tak. Molek kalau waktu tak ada 40 putih kepala. Berubang main juga. Patut berubang ni alamat dekat nak mati. Tak ada berubang main juga. Kena ada reti kala. Tua dah, merek juga. Jadi lembu, menyeret orang juga. Patut kita dah tua dah ni, kita eret orang. Ajak ke masjid, ajak ke balasah, ajak ke surat. Lah kita cerdik dah. Lama dah pengalaman hidup. Tengok aku berubang dah. Orang tak boleh beli dah aku. Aku pandai, aku bijak dah. Aku pandai pilih dah hak yang batin. Tak? Ni tua ni beli dah orang. Nampak? W20 ya, mepeh ikut. Lembu W20 tak boleh ikut. Dan menjernihkan rupa. Dan menambah kecerdikan. Jadi cerdas. Dan menambah gandakan pahala. Dan memudahkan nazak. Nazak ni masih nak mati. Dan menyebut kalimah syahadah setiap kali mati. Kerana orang yang boleh sebut ni orang yang bertuah dah. Nak sebut kalimah ni. Patutlah kita lazimlah sebut kalimah-kalimah begini. Mudah-mudahan masa kita susah kita dapat sebut. Kerana masa kita sehat kita boleh sebut 1000 kali sehari. Masa kita darat kita boleh sebut sekali dah apa dah. Takut masa kita sehat tak sebut dah. Masa tak sehat lagi payah nak sebut. Kita tak latih. Masa tubuh sihat dah boleh akad dah barang tu. Masa tak gerak kau dah boleh akad. Tu latihan. Tu yang kita kena amal. Dengan sebut benda-benda yang baik. Mudah-mudahan benda yang baik itu menjadi akhir kalimah kita bercakap benda baik. Yang kelima, an Abi Hurairah anna Rasulullah qala idza nudiya lis-salat adbara syaitan lahu duratun hatta la yasma'an nida fa idza qudiya an-nida akbala hatta idza subiba bis-salah adbara hatta idza qudiya at-taswib akbala hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi yaqulu uzkur kaza lima lam yakun yazkuru hatta yazalla ya ar-rajulu in yadri kam salla. Artinya daripada Abi Hurairah bahawasanya Nabi bersabda, apabila dilaungkan azan bagi semayang, nescaya berpaling lari oleh syaitan baginya. Bila azan Nabi kata syaitan lari, baginya syaitan ketuk, tubik ketuk lari, sehingga tiada mendengar ia syaitan akan azan. Maka bila diselesaikan akan azan, berhadap ia sehingga apabila telah diqamat bagi semayang, berpaling lari pula ia syaitan sampai diselesaikan akan qamat. Datang berhadap pula ia syaitan sehingga mendatangkan ia syaitan akan was-was antara seorang dan hatinya seorang. Berkata ia syaitan, ingat olehmu akan bergiang-bergiang, ingat olehmu akan bergiang-bergiang bagi sesuatu yang tiada ingat ia dulu, sehingga jadilah seorang itu tiada tahu akan berapa bilangan rakaat yang telah semayang ia. Itu hadis. Hadis ini telah dikeluarkan juga oleh Syaikhan pada sahih keduanya. Demikian juga Nasa'i dan Ibnu Abi Syaibah yang semakna dengannya. Baik, kita tengok benda maksud hadis ini. Pada hadis ini menunjukkan kelebihan azan dan iqamah. Dan demikian juga muazzin. Kerana bahasanya tiada berdiri ia melainkan dengannya dan lari syaitan itu dari azan. Maka bahasanya jikalau tiada ada baginya kelebihan yang besar yang terganggulah syaitan daripadanya, nescaya tiada lari ia syaitan daripadanya azan. Berkata akan oleh Al-Aini pada kitabnya Umdatul Qari. Hadis yang pendek kita dengar tadi ada banyak maksud dan makna yang boleh kita ambil. Di antaranya
Hadis ini menunjukkan kelebihan azan dan iqamah. Bang dan qomat memang ada barang lebih ya. Ini benda yang lebih. Lepas tu orang zaman Rasulullah berebut nak bang. Siapa mengundi-ngundi aku pulak bang, aku pulak. Kita mu tengok aku tengok mu lagi. Mu lah. Aku dah juga mu pulak. Kita. Tambuh kita. Tak. Zaman dulu azan ni Nabi kata siapa mengundi nak ke azan. Pasal apa? Nak khabar suara dia sedap. Tak nak dapat pahala dia. Kita tambah pahala. Tak berebut azam. Berebut wa'isang. Waktu nak berebut bangang tu. Berebut ke piti. Nak pergi mana piti? Nak pergi mana? Ada 500,000. Pak dia ada. Datuk-datuk. Dia bagi ke mana? Bagi kubur lagi. Nak? Pak kaya-kaya. Mati tak? Abi-abi kaya. Kayak. Kaki Tuhan kerak. Tu kerak tekak pula mati tu. Kaya tu. Berebut ke piti ni. Berebut ke amal ibadat. Baru tu. Dan iqamah. Kerana dua kalimah ini ada dikandung dalamnya kalimah ikhlas. Kalimah syahadah tu kalimah ikhlas. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hak ni yang dilaungkan ketika budak-budak baru lahir. Nampak? Budak baru beranak hak ni kak. Orang bang di telinga kanan. Qamat telinga kiri. Ke orang nyanyi. Nampak? Budak baru beranak tu orang nyanyi. Pasal apa dia mulakan dengan azan dan iqamah? Supaya budak ini apabila besar tidak adalah tempat dia melainkan masjid dan surau. Hikmat dia. Tapi mak bapak dah erti bahasa, bang dengan qomat masa-masa beranak saja. Patut ada. Bagi kelain pula. Tak ada dah. Kita yang salah. Mula dengan barang baik, lepas tu teruslah dengan benda yang baik-baik. Beri dengan ajaran dan adab-adab Islam. Bukan mula saja, lepas tu kediam pula baik. La ilaha illallah, baca telkin. Tengah, udus sepang. Mana boleh. Nampak? Pala dia comel, nutuk comel. Lambo. Tak pakai gitu. Macam TV ya. Mula-mula baca Quran. Nak nutuk sekarang, baca Quran pula. Nutuk. Dah tengah, Undertaker. Gusti. Ratu Cantik. Menyanyi. Akademi Fantasia. Tengah. Pala baca Quran. Nutuk baca Quran. Anak kita gitu kak. Beranak. Bang. Nak mati. Telking. Nak suruh molek. Tengah. Dajjal. Dah jadi. Supaya mula dengan molek, seterusnya jadi molek sama. Tak dang nak ambil di Dajjal ni. Habis jadi budak-budak muda ni. Habis jadi beruk lah ke. Budak-budak muda ni. Mana jadi orang? Jadi ke jadi beruk lah ke. Nampak situ, nampak sini. Nerak atas motor, nerak bawah lori. Pok dia datang dah. Pok dia tu datang. Tak rajin mari surah, tak rajin kat orang dengar, tak kenal Tok Bila, tak kenal Tok Imam, tak tahu benda. Cari makan datang. Dah orang yang mari surah, hayal al-falah yang mari surah. Tak? Tu orang. Dah cari makan saja baru seri dengan beruk. Faham? Beruk cari makan kau. Kubah pun cari makan tak rupuk. Tapi kubah tak pergi masjid, tak pergi surah. Dia gitu kau. Dia cari makan saja. Dan demikian juga muazzin. Orang yang melaungkan azan pun ada kelebihan lah. Pasal lapar tu lapar lebih. Tak? Hak ni baru betul sejuknya. Perut mak dia ngandung anak dia je. Subuh-subuh hari bang dah. Baru betul. Tak? Ni habis nak suruh anak dia jadi penyanyi belaka. Bodoh punya mak. Tengok penyanyi, anak saya nak suruh jadi gini jadi pandai penyanyi. Habis kena tipu di Yahudi Nasara belaka. Tak? Gepa dalam rumah menyanyi. Nyanyi tak mula ni dalam TV. Kita tengok kau tukar buka. Apa tu? Rumah Tok Imam. Gegar. Faham kata Imam ni? Imam kat lain.
Tak usah tengok lah nyanyi, buka pun nyanyi. Kau joget apa semua. Tengok hak boleh tengok sudah lah. Malaikat pun tembak. Kata nyanyi. Macam anak beruk tengok nyanyi lah TV. Bukan pakai molek, dengan pakai nampak peha, nampak dada, nampak lengan, hak menopak, hak neting, penari latar. Kat belakang. Penari latar ni maknanya nerak atas latar. Kita kat tengok-lenggok, kena tipu, faham bodoh. Dah habis-habis. Tak ada baca Quran. Anak-anak kita baca Quran. Acil ma dah baca Quran. Anak-anak kita. Kita nak lok ke dia? Ni nak tengok benda-benda pun. Tak, patut kita dia tengok orang nyanyi. Tutup orang nyanyi yang dia tengok. Dia tengok orang keping ni suti. Biar kat guli batin. Tak. Ni tak. Takut. Kalau dia tengok cerita-cerita ni ngaruk. Biar anak tengok kejap epok lotong dia atas belakang. Bang sodek. Bang bukannya awak kucai gula. Jadi bukan mampu. Baru serik. Baru jadi orang. Baru jadi juru. Kerana banyak tiada berdiri ia melainkan dengannya. Mana tak jadilah azan kalau tak ada muazzin. Tak ada orang tukang bang. Bila tukang bang masuk syurga. Tapi tidak syirik lah, tidak sekutu lah. Jangan jadi tukang bang pula. Tapi sokong tahu. Tak buat gitu. Tok Bila, Tok Imam, molek dah pekerjaan. Tak sokong orang zalim, sokong bapak jahil, lawan ulama, lawan jemaah Islam, menurunkan kerajaan Islam yang utuh. Nampak? Itu Tok Bila patak neraka. Tak boleh lagu tu. Faham? Tak boleh. Biar sahih perbuatan kita ni mengikut Alkitab was sunnah. Ala innal kitab wal sultan sayaftariqani. Jaga-jaga Nabi kata akan datang Quran kata lain, orang meretoh kata lain. Fakunu ma'al kitab, mu kena duduk belah Quran. Mu duduk belah orang-orang yang berlawan dengan kitab, patak neraka mu. Mu tu bila ke, mu ulama ke, sesat. Tu kita kena jaga. Sebab tu kita tak boleh biar kawan-kawan kita hak masih menentang perjuangan Islam. Siang ke dia. Dia duduk pada landasan kesesatan. Tarik dia. Nampak? Keping dia. Bukan keping parti, keping agama. Mu ni menyokong orang zalim. Puak-puak zalim, orang yang melakukan maksiat dan sebagainya. Khabar ke dia? Tak. Yalah, dia tak boleh dengar ke dia. Esok kot dia nak dengar. Tak. Hak bagian marah dah. Hak bagian tarik pula. Macam anak kita. Hak bedar. Hak kecek. Bukan bedar gitu saja tak khabar. Tak. Tak boleh lah. Anak kita buat salah, kita faham dulu batin tapi tak khabar kesalahan dia. Tak boleh Dia nak faham, nak pukul, boleh. Tapi dia kena tahu sebab apa dia kena pukul. Baru tu. Faham? Lepas tu kita pujuk pula. Dan lari syaitan itu daripada azam. Syaitan ni sebut dalam hadis, dengar orang bang, maka lari. Lari itu sejauh mana dia dengar. Sebab itulah bila azan kena kuat. Dia kena kuat azan. Azan dia mesti kuat. Sebab azan nak panggil orang yang di luar daripada masjid surau. Kalau qomat dah boleh kuat. Qomat dah boleh pakai speaker. Jadi bid'ah. Ada je qomat kuat. Allahu Akbar. Tak boleh qomat. Qomat ni untuk memberitahu orang yang telah masuk di dalam surau sahaja. Sunnah dia gitu. Azan i'lam untuk orang hadut kapung lagi. Jangan sama kuat pula. Jadi dia kena kohor azan. Qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sikit-sikit dengarlah surau saja. Lari syaitan. Maknanya kalau kita bang suara kita dengar 200 meter, sekadar 200 meter barulah dia berhenti syaitan. Kalau kita bang 300 meter, suara kita 300 meter baru dia berhenti. Kerana syaitan, khabar dalam hadis, lari kepada tempat yang dia tak dengar dah. Waktu sunat kuat. Sunat kuat. Ada bang kohor bang. Tak. Kohor macam komat bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang. Tok Bila. Rupa-rupa tak boleh lah. Kohor. Macam nak mampu. Orang muda-muda lah pula kalau tak rak. Tak? Orang muda-muda cek tak boleh nak gati lah ni. Duduk main habis, pusing ketang habis dah.
Tinggal hak lapis-lapis tua. Bukan tak mau beri, ada juga. Ada yang tak mau beri, kau orang muda ramai tak mau beri. Ada yang tak ada orang muda nak beri. Tak, macam-macam masalah. Orang muda-muda habis barang di Yahudi belaka, barang di Nasara belaka. Tak, duduk biar jalan tengok sipang, berdegut-derang kali. Sipang pergi ading. Tengok orang tengok bang garik, berdegut-derang. Tak ada hal dia. Pokok batok. Ada agama tu. Tak tahu Islam benda tu. Orang beriman ni kupur masjid maghrib. Tak. Kupur. Dia ada time dia. Tak. Jadual dia ada orang beriman. Ni tak ada hal tu. Pokok cawak kereta tu. Dia kira cari makan. Habis cari makan, garik duduk kedai. Jangan beri mari surat kalau nak mati-mati. Ratik kedai. Khabar dia. Semayang mayat kedai. Tak. Baru dia serik. Itu dah. Nampak orang panggil. Tok Imam lapor. Maka bahawasanya jikalau tiada ada bagi kelebihan yang besar yang terganggu syaitan daripadanya, syaitan dia lari. Ya, syaitan daripadanya. Kalaulah azan ni tidak ada kelebihan, syaitan takkan lari. Kerana syaitan ni lari daripada kalimah-kalimah yang baik. Dan syaitan ini datang dengan buat kalimah-kalimah yang jahat. Pada tempat-tempat yang baik, syaitan tak suka. Tempat-tempat yang tidak baik pada syarak, syaitan suka. Pak orang nyanyi, syaitan suka. Pak orang joget, pak orang minum arak, pak orang karaoke, tak? Pak orang temu laki puang, kat konsert macam-macam, syaitan suka tu. Pak malam merdeka baru ni, habis. Nampak? Dah lah 2 bulan, 2 minggu belum merdeka tu, baru dera dah. Baru dera kereta. Habis jadi bodoh ke? Dera ni orang bodi kejar je, merdeka. Orang bodi kereta. 3 suku. Benda pun dia di kereta. Geti tak merdeka? Kenapa? Bodi rumah ke di kedai lah. Benda di bodi kereta. Dulu bodi kereta ni diplomat ada dera. Lepas ni baru habis bonek-bonek tu, jalur gemilang. Nampak? Lagi mampu buh bendera tu. Baru di kanda. Kau nak buh nak buh banyak-banyak. Macam tak apa sara. Tengok muka macam tak apa gila. Apa 5 dera buah tak bonek. Ni bodoh. Kalau lek ganu bandar ni Allah. Nak mutah tengok kereta. Dia buat sading dia bawa kereta mocong uluk-uluk. 7 atas bonek. Atas bumbu lapang. Belakang kau baru habis. Ngajar-ngajar baru habis. Mana ke dia? 99 jenis gila manusia dia. Itu gila dera. Hak Nabi suruh, hak Tuhan suruh dah buat. Masjid suruh dah pergi. Dia orang dera tu. Tu puak-puak bodoh. Suka sangat. Putus 2 dera berebut dengan anak. Anak nak makan sekelak duduk dalam dera. Ayah nak buat di motosikal. Apa benda ayah? Bukan salah, tapi hak Allah Ta'ala, hak agama ni tak macam mana. Hak dunia, hak main dia dipersungguh. Berkatakan dia oleh Al-Aini pada kitab Umdatul Qari. Badaruddin Aini nama dia. Ulama' besar ni. Al-Aini seorang ulama' besar. Dia mula mengarang kitab pada umur 18 tahun. Badaruddin Aini. Orang tak kenal. Kita mana kenal Badaruddin Aini. Dengar pun tak rajin dengar. Faham? Tak kenal lah kita. Kita kenal dunia kita kan. Kita ni cakna ke dunia, kenal dunia. Tak? Ulama'-ulama' tak kenal kita. Tak? Kalau filem kenal. Siapakah yang berlakon filem Labu-Labi? Abi, Ayah Haji boleh jawab. Faham tak? Pasal kita ni muka labu-labi. Muka labi. Faham? Kalau agama tak reti. Nak? Agama tak reti kita. Kita ni lah. Tapi mujur dah. Dan tak menyesal. Lewat-lewat pun. Nak tak mari terus. Orang ngajar tak mari. Orang ceramah tak mari. Tazkirah tak mari. Tu berat menanam tu. Kita lewat-lewat pun mari juga. Ada kesedaran. Ketahui olehmu bahasanya kelebihan azan itu amat banyak. Yang tersebut pada hadis yang sahihah. Setengahnya barang ini diriwayatkan oleh Syaikhan daripada Abi Hurairah. Katanya bahawa Nabi SAW telah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida' was-saffil awal, summa lam yajidu illa an yastahimu, alaihi lastahamu." Jikalau tahulah manusia itu akan kelebihan yang ada pada azan itu dan saf yang pertama,
Kemudian tiada mendapat mereka itu melainkan bahawa membuang undi atasnya. Nescaya membuang undi mereka itu. Nabi kata, kelebihan bank, kelebihan azan dan kelebihan duduk semayang sah depan ni memang besar lah. Kalau orang tahulah kelebihan dia, orang akan mengundi nak duduk depan. Tapi dah tak tahu, dah orang dah heran. Nah, tak ada orang dia pesan ke anak dia. Kalau cikgu tanya bila-bila nak jadi benda, jawab gini, nak jadi tukang bank. Tak ada. Tak, dia pesan ke anak dia gitu. Mereka kalau cikgu tanya, kata gini, nak jadi doktor. Hak tu kita pesan. Kalau cikgu tanya dek, kata nak jadi arkitek. Duduk mengetek kat ni. Lambat apa? Nampak Aizah motosikal orang sabu. Orang balik mayang start juga ayah haji. Tak ada orang kabureta. Nampak? Arkitek. Nampak? Tu yang cocok ngata. Cocok bawa jemaah dalam roh atas kubur. Pasal mak besar nak jadi doktor. Doktor pakar. Swasta. Cocok sendiri. Mana ada kita besar? Kalau cikgu tanya kata nak jadi ulama. Ada. Ada? Ada. Kalau cikgu tanya nak bila besar jadi apa nak jadi ustaz. Nak jadi Osama Ladin. Ada. Nak jadi pejuang. Ada. Nak jadi orang yang sibuk agama. Ada. Pegawai. Doktor. Arkitek. Itu lah. Nampak? Itu lah. Nak suruh jadi. Ni boleh lah. Nampak pegawai doktor lah ke ni. Pasal otak kita, mak ayah ni otak kita ni otak kena racun dah. Di penjajah British hari tu. Otak kita ni kena racun dah. Habis tau. Anak kita jadi mangsa. Otak kita kuning tu. Kita ni jauh dengan agama. Mangsa anak kita tak boleh ashab agama. Dah buat cetang dah anak. Baru nak suruh pergi surah dengar. Nak suruh masuk pondok. Anak bodoh macam kayu. Tak cakap nak curi ya sekolah. Habis sekolah-sekolah curi. Nak curi kapung orang, curi situ isyak gang atau pondok aulak. Pondok ni nak terima. Bukan pusat pemulihan dadah pondok ni. Kita. Hak cerdik sekolah bagai sekolah. Salah kita. Kita ni salah. Kita kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Berapa kali kata sehari. Hidup aku, mati aku, ibadat aku, sembahyang aku kerana Allah. Kerana Allah benda. Kerana sekolah. Benda tu saja. Biar ada seorang bagian agama labur. Dah 6 beradik. Seorang pegawai takbir. Seorang nak pergi jadi arkitek. Seorang engineer. Seorang doktor. Seorang driver pilot kapal terbang. Kalau ke 6, ni jadi ustaz. Apa boleh tahu kira seorang. Tak ada. 6 doktor lah ke. Dia ni boleh lah 6. Kalau seorang duduk pusat. Seorang duduk cocok ngat lagi. Seorang hidu gang. Seorang tu mana cakap ya bukan kali. Pening dia duduk hidu maknanya apa dia? Minyak spirit. Tu yang boleh. Ketahui olehmu dia kata. Adapun kelebihan muazzin ada riwayat pada beberapa hadis yang sahihah. Setengahnya hadis diriwayatkan oleh Muslim daripada Muawiyah. Katanya telah aku dengar Nabi bersabda, innal muazzinina atwadun nasi naqa yaumil qiyamah. Bahawanya segala muazzin itu ialah yang terlebih panjang manusia tengkoknya pada hari kiamat. Yang ini nak hari kiamat lagi orang yang kerja bang dia panjang tekok. Dia panjang tekok. Apa maksud dia panjang tekok ni? Berkata Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah, telah berkata Ibnul A'rabi, bermula maknanya ialah yang terlebih banyak mereka itu segala amalan. Mana orang yang banyak amal lah. Orang yang tukang bang ni. Tapi ikhlas lah. Jangan nak duit. Dia tuk bilah nak duit. Tak mau berhenti nak bang situ. Tak dengar benda suara 80 tak jawab tang. Sayang ke 250. Tok Imam pun gohik juga. Tok Imam salah pakai selipar rebus lepak. Tok Imam dah rak cetak. Tunggu masa nak apa lele. Tak jawab tang 800. Wih lah orang muda-muda. Muda layak dah. Hak jenis gaji ada. Berebut kapung-kapung. Dah wih. Tani sayang kat ni. Baca rakyat repang dia. Nampak? Dak layak dah baca. Pasal nak duit. Tok Imam tu nak ke duit. Tu panggil Tok Imam lapar.
Dan berkata lain yang terlebih banyak mereka itu nisbah harap. Dari kerana mereka yang harap ia akan suatu nisbah panjanglah kepadanya oleh tengkoknya. Mana orang yang bang ni dia berharap akan datang. Jadi berapa kali sehari? 5 kali sehari dia berharap. Dan kalau 10 tahun, banyak mana? Beribu kali dia berharap akan datang. Walaupun orang tak datang-datang, harapan itu dibalas oleh Allah. Tapi ikhlaslah. Dan kata kil, bermula maknanya ialah dekat daripada Allah Ta'ala. Ada juga pendapat ulama mengatakan, muazzin hari kiamat ini dekat dengan Allah. Dan kata kil, mana tiada mengena akan mereka itu oleh peluh. Maka boleh manusia itu pada hari kiamat adalah mereka itu dalam peluh. Pada qadar segala amalan mereka itu. Hari kiamat ni, manusia tenggelam dalam peluh. Kerana manusia duduk dalam keadaan bersesak-sesak. Allah, kita bayang. Macam orang teruk cekik. Nak tengok bola. Tak? 50 orang duduk kat pintu. Berpeluh, nak masuk. Tak? Dan ni hari kiamat, semua manusia. Daripada zaman Nabi Adam sampai ke kiamat. Beribu-ribu bilion orang. Campur dengan jin lagi. Jin campur sekali. Dengan binatang lembu kambing sekali. Buh di padang mahsyar. Oleh kerana ramai berpeluh. Atas tapak kaki kita ni orang jerit 70 orang. Nampak? Atas setapak kaki 70 tindang. Peluh bila peluh tenggelamlah manusia dalam peluh. Banjir peluh. Maka setengah daripada mereka itu yang mengenakan dia sampai kepada buku lali peluh. Ada yang tenggelam buku lali. Dan setengah mereka itu yang mengenakan dia peluh sampai kepada lutut, sekat lutut. Dan setengah daripada mereka itu yang mengenakan dia sampai kepada pinggang, sekat pinggang, peluh. Dan setengah daripada mereka itu yang tenggelam dalam peluh. Ada yang tenggelam lemah dalam peluh. Na'udzubillah. Ini cerita besar, cerita hari kiamat. Ya? Banjir peluh. Bukan banjir air sungai. Banjir peluh. Ya? Kita tengok hak di Amerika sekarang tu, banjir air. Air hujan. Katrina. Tentera Allah. Dari nak buat benda, George Bush. Nak tembak siapa? Mari banjir 10,000 orang mati. Di Kabul 500 orang. Pandai kat dia. Cerdik. Dia kata 500 ni. Dah 10,000 orang mati. Itu tentera Allah. Nampak? Angin tu. Angin ribut. Dia tolak habis dengan air laut buat lari. Buh di bandar raya New Orleans. Tenggelam habis. 10 hari kena. Wa minhum man aqsadna 'alaihi hasiba. Tuhan kata setengah daripada orang-orang yang jahat, yang zalim ini, kami datangkan kepada mereka itu akan angin. Akan ribut. Ribut tu. Kena ribut. Orang yang beriman bertambah iman. Orang yang kafir bertambah kafir. Gitulah. Orang beriman ini nampak ribut Katrina ni adalah balasan Allah. Orang tak beriman, dia kata malapetaka, bencana alam. Gitu lah setakat tu. Tu tujuan Nabi-Nabi mari ni kepada manusia, memberi iman. Nak mengkabarkan kepada kita segala yang berlaku itu adalah kehendak Allah. Hak kafir tak ada. Dia tak nampak ni bukan kehendak Allah. Tak nampak lah. Nampak? Tiap-tiap perkara dia ada pelajaran dia. Bukan dengan kitab dia belajar. Dengan kejadian alam ni kita belajar. Itu lebih kuat ilmu masuk dalam dada. Tak, bagi orang yang mau berfikir. Li qaumi ya'qilun, bagi mereka kaum yang nak menggunakan akal. Kalau tak menggunakan akal, tak dia apa? Tak. Bahawa mereka itu jadilah mereka itu segala ketua pada hari kiamat. Dan orang Arab itu mensifatkan akan ketua itu dengan panjang tekak. Dan kata maknanya segala tekak itu ialah jemaah. Tak kira lah makna apa pun, memang orang yang ikhlas menjadi tukang azan, maka dia lah mendapat kelebihan yang banyak di hari akhirat nanti. Itu bagus. Dan pada hari ini juga menunjukkan bahawa syaitan itu lari bila dilaungkan azan. Maka kerana ini yang disunatkan mengangkat suara pada azan. Sunat kita bang dengan kuat. Maka jadilah syaitan itu lari. Angkat suara ni kita angkat. Sebab tu kalau nak bang kita kena angkat suara. Nampak? Rafa'us sauti dia panggil. Angkat biar angkat naik. Sebab tu kalau bang jangan bang atas ke bawah. Allahu Akbar. Angkat. Allah. Angkat.
Tu akak suara. Baru dia kuat. Nah. Bah macam ketuklah kain. Lau nak dekah. Faham tak? Dia tekan aku nak bang slow pun tak boleh ikut anda. Bila muna bang ni benda syarak pun buat ni kena ikut hukum syarak, peraturan syarak. Tak boleh ikut anda. Nah. Syaitan lagi. Lari ia syaitan kepada sejauh tempat yang tiada mendengar ia syaitankan dia. Jadi dalam hadis menunjukkan apa dilaungkan azan, syaitan lari. Termasuk syaitan manusia. Syaitan manusia. Syaitan ni dua. Syaitan maknanya yang jahat. Sama ada jin atau manusia. Ada daripada jenis jin. Hak tu golek lah. Dan ada syaitan daripada jenis manusia. Manusia yang jahat memang hukumnya syaitan. Tak kira siapa-siapa pun. Ulama jahat, syaitan. Pemimpin jahat, syaitan. Tok Bila jahat, syaitan. Nampak? Kerana syaitan maknanya man syatana. Mereka yang sangat menderhaka dipanggil syaitan. Walau minal ins, sekalipun daripada jenis manusia. Maka orang duduk-duduk dekat masjid, kat surau, lepas tu Tok Bila mari bang, dia pun lari. Syaitan tu. Dalil hadis ni kata adbara syaitan idza nudiya lis-solat. Apabila dilaungkan azan untuk solat, maka adbara syaitan, akan larilah syaitan. Tapi kalau balik ambil kopiah, mari semula tu dak lah. Hak balik terus. Ada hak jenis duduk kat surau masjid. Dia suka duduk situ petang-petang, berangin apa semua sedap, sembang ramai. Tak? Lepas tu dia tengok Tok Bila metu mari. Dia pun kuik kawan dia. Tok Bila lagi. Bawa. Tok Bila lagi. Syaitan tu. Kerana dia balik. Tak mayaklah situ, dia balik. Tu jenis syaitan. Jangan jadi syaitan lagu tu. Ramai orang tak sedar. Balik ambil baju, balik mandi dah apa. Tok Bila mari dah nunggu balik dia snack lagi. Lewat pula. Tu lain lah tu. Balik ambil kopiah, pakai baju, nak mari pula. Ni balik tak mari dah. Dah mari nak mari sembang. Pasal tengok. Orang sudah mayang lagi, dia pergi teteh. Bagi sembang ni surah. Tamal gak jenis ni. Alik bandar lu amat ni orang ni. Mari teteh. Orang bang bumo. Orang kapur lain mari lagi. Nak dengar apa? Dia kapur ni mau lagi. Bodoh. Tak bodoh gitu. Orang jauh-jauh mari ambil makan. Tak, makanan kapur kita semua lagi. Bodoh. Duk puasa bandar. Kalau kata bandar tak pandang, muka macam bodoh. Rugi ni. Orang lain puluh-puluh batu mari. Tak, kita orang kapur kita dah semua lari. Takut nak dengar boleh jadi baik ke kita kan? Tak berani. Nak dengar jauh dia nak dengar sangat, dengar jauh. Berapa dah pergi takut JKK tengok. Takut JKK tu Tuhan. Ke benda apa? Jin kapir kucak kapung. Dia bagi kacau kan? Jaga mu, tengok mu pergi surau. Jaga mu, tu. Jinnya tu. Bagi aku kucak. Tak? Mu pergi, aku ambil balik basikal. Tak pergi lah kita. Sayang, basikal RM60 je. Nak khabar beri. Dia tenda buat satu di kilang. RM60. Harga steak. Beli diri lah. Tak? Kita Pak Utik 1,000 je beli basikal anak kita. Ada batuang-batuang dah akan gohik. Apa ni boleh. Hak boleh basikal hak boleh free 3 kali gohik cabut pedal. Tak? Gak imbuh tulis gambar dating di spek udang. Tak? Beli diri lah. Jangan nak nampak pasak kan. Tak? Mu nak beri lah basikal batuang. Apa nak larang-larang aku pergi surau? Mu ikhlas nak beri batang aku terima lah. Tak apa lah, tak masalah. Tak, ambil je. Untuk batuang orang miskin, ambil terima. Apa salah larang orang pergi surau? Nampak tak berani pergi dengan kereta? Takut orang tengok pelik kereta. Ada tak? Takut. Wala takhshawun nasa wakhshawni. Jangan mu takut kepada manusia, kata Allah. Takutlah kaku. Tapi dah kita dah erti makna Quran. Tak? Duk main sedap. Sedap je. Sedap. Benda sedap. Dengar orang musyawarah sedap. Benda sedap. Dah makna benda mu kata sedap. Mana aku tahu mana benda. Tak faham makna. Jangan takut ke manusia, takut ke Allah. Kita pergi takut ke dia. Takut ke JKK. Berapa sen gaji JKK se?
350. Nak, besar. Office bar. Office bar 600 bulan. Nak, piung. Hak ni 800. Pergi supermarket 400. Jadi KK 350. Hak paling darab kali. Besar takut dia. Raja kita tak takut. Nak? Raja boleh tolong kita mati. Tak boleh tolong. Tak boleh tolong. Amalan kita. Amalan kita tak ada. Nak? Tua tu takut dah. Patut kita tua dah umur 5-60. Banyak pengalaman. Tak takut lah mainan orang muda dia tahu dah kecek mu. Ya agak cerdik lagu tu. Tua jadi macam lembu tua. Nak? Cocok itu lagi. Buat talari naik talari setengah. Turun. Gitu. Dan tersebut suatu hadis yang dikeluarkan oleh Muslim daripada Jabir, katanya telah bersabda Nabi SAW, "Iza nadal munadi bisalah haraba syaitan hatta yakunu birauha." Bila azan oleh muazzin dengan sembahyang, larilah syaitan sampai adalah ia syaitan di satu tempat bernama Rauha yang letaknya 30 batu daripada Madinah. Allah jauh. Pernah syaitan berlaku lari daripada azan 30 batu. Lari syaitan. Hebat Lagi ikhlas kita azan lagi jauh. Dan telah bersarang ulama pada hikmat lari syaitan ketika azan dan iqamat. Sebab apa dia lari? Tetapi berhadap ia bila dikerjakan akan semayang, dibacakan padanya akan Quran. Semayang ni ada baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia mari kaca. Tapi kalimah-kalimah azan dia lari. Benda hikmat dia. Dan segala zikir dia tak lari. Kata ke supaya tiada jadi saksi ia bagi hari muazzin pada hari kiamat. Kerana tiada mendengarkan akan suara muazzin oleh jin dan manusia, mereka jadi saksi mereka itu bagi demikian muazzin pada hari kiamat. Sebagai yang telah riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam dan Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri. Baik, setengah ulama kata lari syaitan ni semaya dia tak mau jadi saksi atas orang ni bang pada hari sekian. Kerana orang yang bang ni dia ada saksi pada hari kiamat. Ada saksi. Jauh benda apa yang dengar, yang bernyawa dengar dia bang, orang benda itu menjadi saksi. Nah, jadi syaitan lari tak mau jadi saksi ya. Itu maksud dia. Dan kata ke kerana banyak azan itu seruan kepada mengerjakan semayang yang mengandungi sujud, yang enggan ia syaitan daripada sujud, dan derhaka syaitan dengan sebabnya sujud. Kata setengah ulama, kerana ajak sujud. Hayya 'alas salah, mana ajak sujud lah. Dan kan syaitan ni dia tak mau sujud. Sebab tu dia sakit hati lari, malah dengar. Memanglah kita ni kalau kita tak berakhir buat benda-benda tu, kalau orang cakap benda tu kita tak suka dengar. Nah, benda yang kita suka buat, orang cakap kita tunggulah. Nah, orang yang minat main badminton, dia takkan tunggu orang cakap bab bola. Tak masuk buk, dia tak masuk lain. Dia tak masuk lain. Nah, pasal dia minat badminton. Kawan ni duk gagah bola. Orang ni kata bahan palang, orang ni kata goli dan serba dulu. Faham? Dia tak minat bola, minat badminton. Jadi tak masuk lain tadi. Sembah gitu. Tak? Sebab itulah benda yang disebut dalam kalimah azan ni benda yang mengajak orang sujud. Benda yang kecil hati lama dah dia. Tak? Wa iz kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Enggang iblis ni wastakbara. Sesekali diperintahkan malaikat sujud, itu hormat kepada Adam, semuanya hormat melainkan iblis. Aba, iblis ni tak mau sujud. Wastakbara, dan berasa hebat, berasa takabur. Jadi bila orang bang hayya 'alas salah, ajak orang sujud semula, dia dengar sakit hati semua lagi. Jadi orang yang tak berakhir orang bang, anak beranak syaitan. Ada orang kapuk tak berakhir orang bang. Kalau nak sewa rumah, dia pergi malang. Jadi dia nak sewa. Mari esok dah adi mula. Rupanya depan surah dah adi. Depan surah. Kaca abang tidur pagi-pagi bising orang bangun orang bang. Nampak? Tak sewa. Pasal dekat dengan surah. Nampak? Ni orang akhir zaman. Pok-pok batok mereka. Orang dulu-dulu nak buat rumah cari masjid surah. Biar dekat. Kat mana ada orang alim, kat tu orang berkapung. Kita tak kat mana mudah makan ke darah, situ kita pergi duduk. Faham?
Surah ke diam kira. Kalau dekat dengan surah, ada orang tak suka. Orang mari ngajar, tutup tikar. Ada tak? Ada. Surah kat rumah dia ada kuliah. Ada orang jemput orang ceramah, tutup tikar. Takut dengar Takut dengar masuk dalam. Dengar jadi orang pula. Dia nak jadi beruk dulu kini selamanya. Ada hak dia tembak awal-awal ada. Malah ni ada orang ngajar. Tubik awal lagi, mau waris dia jauh. Balik sekarang, apa ngaji balik. Tamu dengar. Jangan pergi lah ratik-ratik bodoh. Kita pergi ratik pula beringgut rumah-rumah. Dia orang ngajar tak mau dengar. Tembak lari, tutup tikar, tutup pintu. Tak mau dengar. Kita nak pergi ratik pula, dia mampu. Nabi cari. Mu tolong jadi imam seorang kata aku nak pergi bakar rumah orang tak mari surat. Nampak? Dah kita tak siapa tangga bakar, marah nak. Kita ni perjuangan kita bermain-main. Nampak? Tak sungguh. Banyak main. Banyak gurau je perjuangan kita. Tak sungguh. Mana tak ada hukuman bagi orang yang menentang perjuangan Islam. Mesti ada hukuman. Senjata kita agama. Tak ada tahlil, tak ada ratik, tak ada talqin, tak ada apa. Itu susah sangat. Ramai-ramai ni seorang tak boleh jadi Tok Syekh tahlil. Takkan tak boleh. Duk arak ke Tok Syekh hadari. Tak boleh. Ramai-ramai ni tak boleh. Takkan tak ada seorang. Boleh tak? Boleh. Tidak mesti nak tahlil, nak baca panjang. Biar ada 2-3 orang. Komang tu. Tengok pada bang takbir mak sabu jangan. Suruh jadi syekh ratik tak reti. Apa benda komang sepanah we. Biarlah benda mudah je. Mandi orang mati mudah je. Benda payah. Bukan gajah mati ke hok kau. Tak. Orang mati 2 kali cikgu susah. Kapur baru, air daun bidara. Benda payah. Kapang, bukan kita seorang. Akak buat takai kapang. Kapang 3 lapis. Buat kapang. Ni orang yang menentang Allah Ta'ala, menentang Islam, jamuh tubuh mak kita, ayah kita. Mana boleh? Biar nekat perjuangan. Biar ada belaka kelak kapang. Baru boleh perang. Ni nak perang. Minta air tak mahu orang. Dan sebaiknya orang yang berada pada segala masjid atau berdekatan dengannya mereka tiada lari mereka itu apabila mendengar azan dilaungkan, supaya tiada ada mereka yang menyerupai syaitan. Orang yang dekat surah, dekat masjid, bila bang dia kata jangan lari supaya tidak jadi syaitan. Macam dalam hadis ni, yang lari is syaitan apabila mendengar suara azan. Maka jangan diturut akan perbuatan setengah manusia yang bodoh, yang lari mereka itu setiap kali mendengar azan. Sebut ni. Orang bang bodoh. Orang tua bodoh. Kalau budak-budak boleh tahan kira, tak tahu kehala. Bapak orang tau. Anak berderu. Tengok, orang bang semua lagi. Balik dia rumah. Mayang rumah. Tak bayang surah. Dan surah buat sepak sembang. Lepak sedap, sejuk. Kursi pun molek gerak-gerak. Kan biasa surah kan tak panas. Tak? Lambu dia luar, apa semua sedap duduk. Kamar macam lagu ni. Sembang. Orang mari, bang, dia pun tembak lagi. Mari lah, Tok Bilal mari lah. Tembak dia. Siapa mu orang ke? Benda yang tembak lari. Mayang situ lah. Allahu Rabbi. Kita berhenti kat tu. Dan pada hadis ini, wallahu a'lam. Kita jawab soalan sikit ni. Apa pendapat yang mengatakan apabila jasad dikebumikan selama 7 hari, rohnya berpindah ke tanah suci Mekah? Betul ke tidak pendapat itu? Mana ketahu ni? Tandang 7 hari, roh je pergi ke Mekah. Apa roh bukan ayah haji ni kau? Tak ada betul. Tak ada nas, tak ada hadis. Tak ada orang sebut. Tak ada ulama kata. Tak betul. Roh ni apabila dia mati, dia naik ke langit. Roh orang yang beriman. Roh orang kafir, roh musuh-musuh Allah tak naik ke langit. Roh orang menentang Islam tak naik ke langit. Roh hadari tak naik ke langit. Tak naik. Duk main ngaca di bumi. Innal ladzina kazzabu bi ayatina fastakbaru anha la tufattahu lahum abwa'us sama'. Orang-orang yang mendustakan ayat kami,
yang mempermainkan hudud-hudud kami, yang mempersendakan hukum dalam Quran kami. Takabur pula, tidak dibuka pintu langit bagi mereka. Roh tak naik ke langit, doa Tuhan tak terima. Hak naik ke langit, roh orang yang beriman. Tu naik ke langit. Nampak? Apabila nak dikapankan mayat, turun balik roh dalam masa sekejap dengan izin daripada Allah, dan duduk bersama-sama mayat. Nampak? Dan masuk ke dalam jasad apabila datang Munkar Nakir menanyakan soalan. Ini masuklah jasad. Hak sebut 7 hari ni pindah ke tanah suci Mekah, tak ada sebut. Tak ada hadis yang sebut. Salah ni. Tadi kata lagu tu. Dalam hadis yang lain, apabila seorang itu diarah kubur, dia beri salam kepada mayat, Allah Ta'ala kembalikan roh kepada mayat, dan mayat itu dapat menjawab salam. Ini sebut dalam hadis. Ni tak ada sebut di Mekah. Cakap saja, tak usah cakap lah. Barang-barang gaib ni, barang akhirat ni, dia tawakkul dengan nas. Tak boleh pakai kata-kata rambang gitu, dia kena ada nas. Sekarang orang kata perjuangan Islam ini terserah pada orang muda-muda pula. Kita orang tua ni dah dah. Bagaimana pandangan Ustaz? Ya, soalan. Tak ada arah nak tanya. Dia ni orang muda ke apa, semua kena sokong perjuangan Islam. Tak sokong perjuangan Islam, sesat, zalim, kafir, fasik. Semua kena terlibat. Cuma pelibatan itu yang munasabah dengan orang muda-muda, jenis muda memerlukan tenaga yang banyak. Orang tua-tua ni melibat dengan jenis tak tenaga tak banyak, faham? Gitulah. Mana boleh tak nak lepas tangan, tak boleh. Wa'tasimu bihablillah. Taklah kamu berpegang teguh dengan jalan Allah semua sekali. Bukan orang tua muda. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kamu menjadi hamba kepada Tuhan kamu, mengubudiyahkan kepada Allah. Siapa-siapa juga sampai mati. Bukan siapa umur tua. Orang tak gerak, cara tak gerak. Tak? Orang yang larat, cara larat, gagah, cara gagah dia. Jenis manjat, takkan orang umur 80 suruh panjat ubu poster. Orang 18 pandai-pandai lah. Tidak ada orang yang terkecuali. Semua orang yang mengaku Islam wajib menyokong perjuangan Islam. Kadang-kadang dengan tenaga. Hak tua dah gerak dah, wih duit. Tak? Atau beri pendapat, beri suara. Budak-budak suara tak ada. Beri tenaga. Tak? Orang tua suara dia lebih sikit, dia pengalaman banyak, tenaga tak ada. Tak? Jadi dah dia katalah kami orang tua-tua tak mau cara tak boleh. Melainkan pulang ke orang muda-muda ni pada kerja-kerja yang memerlukan beban umpamanya, tenaga. Itu memang orang pulang orang muda-muda. Kami menyokong di belakang orang muda-muda. Baru betul. Jangan lepas tangan susah lalu. Alaikum bil jamaah. Naklah kamu sentiasa berada dalam jamaah. Kena dalam jamaah selama-lamanya sampai mati. Tak larat cara tak larat kita. Tak boleh nak lepas tangan. Tak. Ulama merupakan pewaris Nabi. Sekarang terdapat 2 jenis ulama. Ulama muktabar, ulama jahat. Persoalannya sifat Nabi bagaimana kita ketahui bukanlah bersifat jahat. Bolehkah Ustaz jelaskan? Ini lagi berat. Ulama muktabar, ulama jahat. Dia kata ada 2. Memanglah al-ulama warasatul anbiya. Ini hadis. Ulama waris nabi-nabi. Apa maksud? Kerana nabi-nabi mati tak tinggal harta, tak tinggal gerang tanah, tinggal ilmu. Orang yang ambil ilmu dia tu harta nabi lah. Maka orang yang makan harta panggil waris. Siapa yang ambil ilmu agama, dialah pewaris para nabi. Tak kira siapa-siapa pun. Nampak? Maka ulama ni tidaklah semuanya itu apa benda ni baik belaka. Ada yang tidak baik.
Ulama yang baik, ulama yang menyampaikan apa yang dia belajar. Dan ulama ini tidak takut kepada manusia. Dan ulama ini tidak mahukan upah. Walaupun orang beri, tapi dia tak minta. Ulama ini tidak memperdagangkan ilmu. Ulama ini tidak menyembunyikan ilmu. Tu. Ulama ini tidak tunduk pada perkataan manusia. Ada ulama-ulama yang baik. Bukan ulama muktabar. Muktabar lain. Muktabar mana yang dikira. Itu lain. Ulama yang ulama akhirat dia panggil. Lawang ulama jahat. Ulama su. Ulama jahat ni hak jenis jual agama. Sembunyi ayat. Ngajar tak khabar hukum-hukum. Takut orang marah. Takut majikan dia marah. Takut parti dia marah. Tak khabar dah. Takut anak murid tembak lari. Tak baru salam RM50. Ulama lagu ni. Hak jenis cari piti. Berebut nak keluar dalam TV. 1,000, 2,000 sekali keluar. Tak? Lepas tu jadi macam ke wayang kulit pok daga. Skrip ada dah belakang. Ni tak boleh kata, ni tak boleh kata. Ni ulama-ulama jahat. Ulama yang menjual agama dengan upah yang sedikit. Nah, ulama-ulama ni, mereka ni tidak menyokong perjuangan Islam. Mereka ni menyokong orang-orang zalim. Boleh kenal. Lepas tu siapa saja yang menyebelahi orang zalim, orang tu orang jahat lah. Kalau ulama jahat. Tok Imam jahat. Tok Bilal jahat. Nampak? Boleh kenal lagu tu. Jadi persoalannya sifat Nabi bagaimana yang kita ketahui bukan bersifat jahat. Memang dah. Nampak? Sebab dia ambil ni mewarisi ni, bukan dia waris sifat Nabi. Dia mewaris harta Nabi. Orang yang ambil harta belum tentu dia macam ke tuan punya tinggal harta. Anak kita makan harta kita belum tentu jadi macam kita. Cuma dia makan harta kita. Ada kala macam ayah. Ada kala tak. Begitu juga dengan ulama. Mereka hanya makan harta Nabi kerana mereka pergi belajar ilmu. Nabi tinggal ilmu. Seolah mereka inilah pewaris Nabi. Tapi dia tak mewarisi sifat Nabi. Dia mewarisi ilmunya sahaja. Mereka tidak mewariskan sifat. Terlupakan sifat. Hanya. Jadi bukanlah Nabi bersifat jahat. Orang yang ambil sifat-sifat Nabi, berakhlak dengan akhlak Rasulullah, orang ni jadi ulama yang baik. Anak kita bukan semua ikut kita belaka, tapi makan harta kita belaka kerana anak kita. Ada yang macam kita baik, kritik training. Ada yang jadi something walaupun makan harta kita. Dia gitu. Bukan makna sifat Nabi yang tidak baik. Kerana mereka ni ambil ilmu saja. Sebab tu ilmu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Orang yang tidak, walaupun ilmu akhirat, tetapi dia tidak ikhlas, ilmu itu merosakkan akan dia. Berpecah Yahudi 71 golongan, Nasara 71 golongan, umatku 73 golongan. Mu'tazilah, Syiah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah. Siapa pengasas mazhab tersebut? Allahu Rabbi. 2 jam tak habis nak terang. Ini satu tajuk untuk forum. Satu tajuk yang panjang, insya-Allah. Bulan-bulan yang akan datang kita sebut sedikit-sedikit reka-reka. Kerana soalan terlalu panjang tu jawapan. Pendapatan wanita hasil daripada nyanyian adalah haram kerana jual suara. Bagaimana pula dengan laki-laki? Laki-laki suara dia tidaklah diharamkan. Nampak? Cuma menyanyi itu sedikit-sedikit dimaafkan dah. Kalau tidak berbentuk memuji-muji Allah. Nyanyi yang lagu biasa, macam nyanyi lagu biasa ni, orang lelaki dia boleh nyanyi, tapi tak boleh dia sertai dengan muzik-muzik yang diharamkan, yang melalaikan. Nyanyi saja itu 2-3 orang dengar, orang lelaki dia pun nyanyi tanggal 31 nyanyi. Tak apalah, tak boleh ada haram lagu tu. Tapi kalau siapa kelas